Assalamualaikum, saya Muhammad Azizi 259979, komunikasi kepimpinan. Dalam topik kali ini, saya menceritakan tentang seorang tokoh yang mana saya ambil daripada Petronas Dagangan Merhad, Petronas Prai Wilayah Utara. Komunikasi kepimpinan komunikasi yang dalam maksudnya kepimpinan dalam komunikasi adalah amat mustahak untuk dipahami. Ini kerana kesilapan pemimpin dalam menangani isu ini boleh membawa kepada perpecahan dalam organisasi. Pemimpin adalah seorang yang penting dalam membentuk dan membawa organisasi dalam mencapai suatu matlamat dalam menuju organisasi yang cemerlang dan terbilang. Komunikasi kepimpinan adalah merupakan proses yang berterusan dalam pelaksanaan dan pengendalian urusan dalam sebuah organisasi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat meluangkan masa dan tenaga bersama seluruh organisasi. Okey, sebagai contoh latar belakang saya ambil seorang ni mengenai Puan Sabrina Daniel, iaitu pengurus bahagian kejuruteraan wilayah utara, iaitu seorang yang bertubuh kecil namun auranya amat bersinar, dan walaupun badannya kecil, ia merupakan seorang pemimpin yang sangat dihormati. Kajian ini saya lakukan ke atas interview pekerja dan juga dirinya sendiri, di mana latar belakangnya adalah hasil perkongsian daripada bapanya Ahmad Daniel bin Muhammad dengan Cik Yam bin Syafi'i. Lahirlah anak sulung ni bernama Nur Sabrina Daniel, yang mana beliau bersama 3 orang adiknya, iaitu 4 beradik lah, beliau anak sulung. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Siti Gajah Al-Ustaz, kemudian menyambung pelajaran beliau ke Sekolah Menengah Agama Kedah, dan terus menyambung dalam ijazah kejuruteraan mekanikal di Universiti Teknologi Petronas. Kalau kita lihat dari segi laporan yang telah saya tulis, beliau merupakan head ataupun ketua Jabatan Wilayah Utara itu di Penang, Kedah dan Perlis. Di bawah pengurusan beliau terdapat 5 cabang kejuruteraan lagi, iaitu kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrikal, kejuruteraan instrumentasi, kejuruteraan awam dan kejuruteraan ICT dan sistem teknologi. Okey, seorang pemimpin ni dikatakan dapat berkomunikasi dengan baik ni bila dapat menguasai kemahiran dalam mengawal diri dan mengawal organisasi, menyelia organisasi dan juga orang yang dipimpinnya. Dia juga dikatakan dapat mempengaruhi seluruh organisasinya. Jika tidak dapat berbuat demikian, maka organisasi itu akan nampak sebagai lemah dan tidak kuat. Selain itu juga ada orang kata ia melibatkan politik dalam organisasi lah. Bagaimana kita menguasai satu politik organisasi itu. Mana ada pengaruh dan populariti ni memainkan peranan dalam menguatkan ataupun menstabilkan organisasi dan menguasai keseluruhan organisasi dan pekerja dan jabatan yang dikuasainya. Okey, bagi Puan Sabrina ni, beliau menyatakan beliau begitu fleksibel dalam berurusan. Mana dia tak perlulah satu-satu standard ataupun SOP di antara pekerja ni untuk menyampaikan maklumat. Dia boleh beri arahan dan dia juga boleh mengambil maklum balas, kan? Tidaklah semuanya terlalu sulit dan persendirian. Beliau tidak memandang aliran organisasi ini sebagai satu benda yang rumit lah. Beliau menganggap benda ni mudah dan boleh dibentuk. Puan Sabrina ni juga dia memastikan sistem komunikasi dia ni, mana daripada atas ke bawah, bawah ke atas, mendatar, tidaklah sangat begitu formal, boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Sebagai contoh, beliau mendapat arahan daripada head ataupun HQ untuk melakukan program 5S. Beliau akan distribute mana dia tidaklah terlalu formal untuk distribute, tapi tindakan beliau tu selalunya pantas, cepat, kan? Sama ada secara arahan bertulis paper ataupun dia email, ataupun sekarang kalau kita tengok teknologi, kadang-kadang dia WhatsApp dulu, dia WhatsApp melalui handphone dia WhatsApp, dan lepas tu baru
diikuti dengan arahan email. Okay, dari setiap jabatan ni terdapat penyelia-penyelia yang berkomunikasi sama mereka lah, iaitu bagi merealisasikan tujuan tersebut. Komunikasi mendatar ni antara 5 jabatan yang saya cakap tadi ni, kan, semuanya dapat berkomunikasi dengan baik lah. Feedback yang kita terima daripada kajian kita pun menunjukkan sokongan yang begitu kuat terhadap Puan Sabrina Daniel ni. Kan, bagi saya, bagi seorang pengurus, komunikasi ni sangat penting lah. Juga bagi beliau pun mengatakan komunikasi ni sangat penting dalam apa jua aktiviti penyelesaian masalah yang berlaku. Bagi beliau, kejayaan dalam menguruskan syarikat multinasional ni tidak akan berlaku jika bersorangan dan dalam mengendalikannya. Penyelesaian masalah dalam organisasi ini akan dapat mengurangkan masalah emosi dan tekanan di tempat kerja. Ini kerana masalah begini boleh mengganggu operasi syarikat secara dalaman dan juga secara tidak langsung membawa imej yang buruk kepada organisasi. Juga ditanya mengenai permasalahan, bagaimana beliau membuat keputusan dalam menangani masalah-masalah yang berlaku dalam organisasi ini. Bagi beliau, bagi pendapat kita pemerhatian ke atas Puan Sabrina ni, berdasar kematian dan kajian terhadap pemimpin ni, terdapat ciri-ciri etos dalam kepribadian beliau, iaitu beliau merupakan seorang pemimpin yang berpengalaman, boleh dipercayai, berkredibiliti tinggi sebagai pemimpin yang dihormati dan disegani. Selain itu juga terdapat ciri-ciri logos dalam pemimpin ini. Beliau merupakan seorang yang berfikir secara logik. Setiap hujah ataupun cara pertuturan yang dikemukakan oleh beliau adalah berdasarkan fakta dan rasional yang tertentu. Setiap masalah atau konflik yang dihadapi, beliau akan bertindak sebagai seorang ketua yang adil dan sesama. Beliau akan berjumpa dengan kaki tangan ataupun suatu permasalahan itu dengan hati yang tenang bagi beliau. Okey, daripada soalan yang seterusnya, bila ditanya bagaimana kaedah beliau mengumpul permasalahan ataupun mengumpul masalah, mengumpul maklumat lain, beliau memberikan 5 ciri, iaitu beliau mendapatkan maklumat dari segi maklumat awam, iaitu dari segi komplain ataupun melalui khidmat mesra link kepada folder beliau. Selain itu juga beliau mendapatkan maklumat awam melalui media baru, iaitu kongsian di media-media sosial, Instagram dan lain-lain lagi. Juga beliau mengumpulkan permasalahan ini melalui kaki tangan. Kaki tangan menyampaikan atau memberi maklumat kepada beliau dan beliau akan uruskan. Selain daripada itu, beliau juga ambil maklumat daripada maklumat kerajaan seperti KPDNKK, Jabatan Meteorologi dan juga jabatan-jabatan lain seperti PDRM, Bomba dan lain-lain lagi. Dan juga permasalahan yang datang adalah daripada ibu pejabat ataupun HQ sendiri. Jadi semua maklumat ni beliau akan kumpul dan juga analyse. Jadi daripada semua maklumat ataupun yang permasalahan yang dikumpul ni, juga diajukan soalan bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan tersebut. Daripada kajian tu kita dah bahagi kepada jadual tu 6 plot. And first step, beliau akan mengenal pasti masalah. Masalah ni pula beliau akan tengok sama ada dia masalah baru ataupun masalah yang lama. Daripada dua permasalahan ni, baru dan lama, dan beliau akan pergi ke stage yang kedua, itu mengenal pasti, and dengan membuat carian-carian maklumat yang sedia ada, dan pergi kepada stage ketiga, itu perbincangan di dalam kesatuan, iaitu perbincangan di dalam jabatan beliau, dan keluarlah teori macam mana permasalahan ini boleh diselesaikan. Setelah kajian ataupun dapatan yang dah dibuat, kaedah penyelesaian dibuat, mereka akan buat pelaksanaan, lepas tu menguji permasalahan itu, lepas tu melihat kesan dari segi jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Hasil kajian mereka ni, mereka akan buat balik penilaian bersama, tengok result, lepas tu pergi yang stage terakhir, dia orang akan record. Jadi record ni nanti akan balik kepada folder pertama bila dapat satu masalah lama ataupun masalah baru. Kalau masalah baru, dia akan lalui proses tu balik. Kalau masalah lama,
Dia akan gunakan penyelesaian yang sedia ada. Jadi dia akan memendekkan masa satu penyelesaian masalah yang berlaku. Jadi di sini dah jelas kita tengok bagaimana kemahiran komunikasi itu sangat penting dalam melahirkan pemimpin yang berdedikasi dan penuh wibawa dalam melancarkan suatu tugas yang dilaksanakan oleh satu kumpulan atau pelaksana. Para pekerja sangat dahagakan pemimpin yang sebegini yang mendengar keluhan atau kesah mereka bagaimana untuk menjalani organisasi secara harian. Jadi di sini sampai sini sajalah kajian atau dapatan saya atas temu ramah Puan Nur Safrina ini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jaga kita.